Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, saya tahu banyak tiba-tiba ramai tanya ni, Nabil nak faham sequence. Okey, 5-3-3-3 itu je. Okey, now saya jelaskan apa time correlation ni dahulu. Time correlation adalah apabila anda melihat incomplete sequence. Okey. Cikgu muka jambu katanya. Okey. Jadi, maksudnya apabila anda melihat incomplete sequence ni, anda nampak 1, 2 dan struktur ketiga. Okey. Dan anda menjangkakan bahawa ini akan mencecah antara 100 ke 1618. Okay, let me tell you apa itu time sequence. Jadi turning point adalah ini. Ini turning point. Ni point dia lah. Ni turning point lah. Kita jangkakan price akan berada dalam kawasan turning point. Kawasan turning point. Bukan TP turning point. Pada masa ini. 100% adalah masa 25 bulan ke 5 bulan. Dan 13 ke 18. Dan berlakulah turning point. Berlakulah benda ni. Kita jangkakan ini berlaku. Bergantung kepada reaction daripada 3 lekuk di sini. Saya alang-alang saya bagi dalam sikit lah. Alang-alang lah bagi dalam sikit. Faham tak apa, ini bukan silibus masa ni. Sebab itu kita akan ambil pada 50%. Anda akan nampak benda ni berkali-kali. Kenapa saya pun tak tahu. Ini benda-benda yang kita jumpa pada Fibonacci 50%. Daripada lekuk ketiga, sebab itu kita akan ambil dan manage. Ataupun dua keadaan. Dengar betul-betul. Untuk kaki yang turun ni, daripada turning point ni, ini sequence kepada time. Tapi saya belum masuk topik ni. Topik ni akan jauh lagi. Tapi sekarang ni saya dengar betul-betul dan anda rekodkan. Rekodkan. Dah rekod? Ustaz? Galih? Nabil? Wan? Saya tahu Kimi pun ambil kat nota ni. Ini saya belum masukkan tapi saya nak anda dengar. Kenapa? Okey, ada dua keadaan untuk 3 lekuk di sini. Sama ada dia shallow. Mana nak lukis dia? Ya. Apa-apa pun tempat dia sama sebenarnya. Tak apa. Rupa dia macam ni lah. Rupa dia pendek sikit macam ni. Dua dia pendek. Okey. Dua dia pendek. Yang pertama adalah kaki ketiga daripada turun. Daripada turun ni. Mana pen? Satu. Sama ada dua kat sini ataupun dua kat sini. Ada beza dia. Dan 3. 3. Tempat dia sama, iaitu 50% daripada tengah ni. Sama ada kita akan nampak dia buat continuation ataupun dia terus jatuh. Okay. Anda akan nampak benda ni berulang berkali-kali dalam chart. 75 ke 85% daripada masa itu yang berlaku. 75 ke 85% daripada masa itu yang berlaku. Okey.
Dekat area 50% ni, sama ada cuma 50% ataupun yang dalam ni yang kecil ni. 1, 2, 3 yang kecil ni. I'm talking about this. I'm talking about this, yang ini. Saya lukis dekat bawah. 1, 2 dia kecil. 2 dia kecil. 2 dia block off lah. Okay. Dan ni advance sangat ni. 1, 2. Yang kaki ketiga dia cuma mencecah Fibonacci extension 618,764. Maksudnya dia adalah truncated dan naik ke atas. Tapi tempat dia sama, 50%. 50% daripada lekuk 3 ni. Buat anda pergi backtest dia. Anda pergi tengok dia. Dia berlaku berkali-kali dalam chart. Berulang, berkali-kali. Kenapa? Saya tak tahu. Itu Fibonacci. Anda boleh tanya Leonardo di Fibonacci lah. Yes, 50% ni. Ya. Berkali-kali. Saya tak tahu kenapa. Itu bukan saya yang ni. Saya nampak dekat chat berkali-kali. Anda pergilah kat belakang. Anda pergi dekat chat kita pun contohnya. Kalau anda masuk US 500. Kita masuk dekat sini kan. Kalau anda masuk itu kan. 1, 2 dan 3. Okay. Sini lekuk 3 anda. Sini lekuk 3 anda. Okay. Daripada atas tu. Daripada atas ni. Anda turun ni. Area 50%. Bila dia sampai area 50%. Sini, kawasan ni. Bila dia sampai kat situ. Kalau dia tak berjaya break low. Dia boleh naik ke atas balik. Seperti apa yang kita jangka sekarang ni. Ya. Area sini kita akan letakkan alih BE keluar separuh. Ya. Sampai area tu kita akan uruskan. Boleh? Ada masa dia tak sampai. Contohnya kita terkena flat seperti apa yang berlaku dekat US 30. Kita itu tak dapat nak buat apa. Itu flat. Flat kita tak akan dapat nak jangka dia. Mana tempatnya? Okey, yang ini Okey, 100%. 100% di sini. Ini belum lagi kena stop loss. Okey, area ni. Daripada atas tu dia tak pergi. Daripada sini kepada ini dia tak sampai pun 50%. Hampir nak sampai. Dia tak sampai. Hampir nak sampai. Ya, dan sejak COVID-19 tu yang jadi. Kalau dulu tak ada benda ni, jarang dia jadi. Sekarang ni dia rajin truncated. Betul mesti. Sekarang ni rajin dia truncated. Boleh buat apa? Yes. Contoh jelas adalah dekat US 100. Dia truncated 618,7 apa benda ni? Okey. 618,764. Ni. 3 lekuk ni. 1, 2, 3 mana dia? 1. Nah, ni tak sampai. Tak sampai 100%. Dia sampai area ni ya. 618,764. Area tu. Biasanya bila dia truncated, dia akan jatuh lebih laju daripada yang lain. Kalau yang truncated tak berjaya buat low, itu amaran awal bahawa yang 100% akan naik ke atas balik. Maksudnya yang bila jatuh sini, bila yang ini truncated, bila dia tak berjaya buat, maksud truncated ni sebab dia kuat jatuh ke bawah. Itu sebab dia truncated. Dia tak sampai 100%. Kalau dia tak berjaya buat high dan start naik atas balik, kalau dia break, yang sampai 100% akan definitely break.
Itu je dia. Tapi semasa ni, sebab kita lukis ke atas disebabkan oleh US dollar. Kita lukis ke atas disebabkan oleh US dollar. Bukan sebab yang lain. Okay. So, sekali lagi, area ni, dan anda dapati berlaku continuation. Selepas ni, kita akan dapati continuation. Next, katalah kita masih jangka ini sebagai correction. Ini berlaku cuma 3711. Ini cuma berlaku 3711. Masa fasa korektif saja anda gunakan benda ni. Masa fasa korektif sahaja anda guna benda ni. Sekali lagi saya ulang. Anda cuma lihat faktor time masa 3711. Next. Kalau anda katakan ini sebagai W ataupun 1 dalam kiraan sequence. Ini 2 dalam kiraan sequence. Next, 3 lekuk dia. Iaitu lekuk ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samalah. 1 je. Okey. Macam mana nak? Macam ni lah. Okey. Untuk dia sampai 100% daripada 3 ni pula. 1, 2 dan 100% kat sini. Next tu adalah sama. Turning point yang ni. Masa yang sama. Itu yang kita jangka untuk US 500 tadi. Iaitu di antara 13 ke 18 hari bulan. Ada apa-apa tak dalam ekonomi kalender 13 ke 18 hari bulan? Kita tengok 13 ke 18 ni. 13 ke 18. Kita akan ada US punya CPI. Kita ada FOMC. Menarik. Maksudnya, ke arah FOMC, pasaran lebih positif. Ingat apa saya sebut hari ini? Ke arah FOMC, pasaran lebih positif. Bila dia start ni, dah letak hari bulan dah. Boleh Ustaz Jebeng? Ustaz, semua terus senyap. Tu yang tak suka buat cerita baru ni. Tu yang suka ulang cerita lama je. Galih tak ada bunyi lah. Galih tak ada bunyi lah. Dah tak nak dengar dah sikun-sikun. Dia nak dengar time dah. Sebelum nak sampai time, fahamkan sikun dulu. Anda kena faham sikun baru dapat buat time. Tu yang tak suka cerita yang benda baru. Terus semua senyap. Hanya soalan, tak ada soalan dah pula. Aduh, 1618. Itu next turning point. Bila dia sampai? Kalau yang tadi tu 13, antara 13. 15 bulan kita ada FOMC. Menarik dah pula. Kan? Boleh Semua senyap, saya tahu. Dengar je, tulis apa benda kau tulis. Nanti ada orang letak recording. Dengar kat situ. Sama. Pening lalat. Anda akan tengok benda ni berulang-ulang. Berulang-ulang. Kenapa saya tak tahu? Ingat yang ni berlaku pada FOMC juga. FOMC ikut FIBO. Tak, saya pun tak tahu. Ini FIBO time tau. Ini FIBO. Yang time ni, ini FIBO. Setahun punya. Kita bahagikan. Tak apa. Saya nak jelaskan dia, kena tunjuk formula. Itu yang tak boleh. Ini saya nak cerita benda-benda ni yang indikator pun tadi banyak panjang cerita dia. Baru sekarang saya dapat kongsikan full. Cuma formula-formula dia saya tak dapat nak kongsikan. Tapi anda dapat jawapan, bukan dapat formula, dapat jawapan. Berapa formula nak kira-kira? Dah bagi hari bulan.
Boleh? Jadi, ke arah FOMC ni maksud benda ni. Ke arah FOMC. Ya. Ni ke arah FOMC. Pasaran lebih positif sentimen dia. US dollar masih lagi lemah. Sampailah, bila sampai kat sini, 13 hingga 18 hari bulan. Boleh Ustaz? Bila AUD ni nak sampai dekat situ, 13, 18 hari bulan, lama lagi? Belum lagi. 13 ke 18, jauh lagi sini. Sini nanti. Jauh lagi lah, lama lagi dia. Lama lagi. Ni mungkin ke bawah dulu lah. Lepas tu dia main-main lah situ. Lama lagi ni, belum lagi. 13, 18 ni. 13, 18 kalau kita ambil tarikh dia, sini dia. 13 ke 18 bulan. Sini. Sini. Lama lagi. Ni akan sideway lagi. Sideway lagi. Sini. Barulah dia. Boleh? Maksudnya sini akan buat macam ni. Naik balik. Diagonal. Ataupun kalau struktur dia nak tukar pun, tentu. Kalau struktur dia nak tukar. Sementara tu, selagi tak sampai turning point, dia takkan turning. Dia takkan turn. Takkan. Dia akan continue. Kenapa? Saya tak tahu. Seriously. Tapi dia akan sampai Fibo 100 tarikh-tarikh tu. Kalau dia sama level, Ustaz. Satu tak dapat nak pasang macam tu. Kena tengok juga. Kan? Sementara tu, anda akan dapati ini lama lagi lah. 13 ke 18 bulan. Lama lagi lah dia nak sampai situ. 13. 15 bulan adalah sini. Adalah masa sini. Di sini nanti. Jadi ini akan so slow lah. Macam tu lah rupa dia. Dulu saya rajin kira benda tu. Lepas tu lain ni semua saya ikut dia. Sekarang ni dah malas. Banyak sangat nak lukis. Dulu saya rajin letak ni kira ngam-ngam sampai 13 hari bulan. Twitter time cycle. Lepas tu ada buy dan floating. Sebab tu jangan. Trade bila ada set up. Kita cuma cari apa yang higher probability. Kita cuma cari apa yang higher probability. Boleh? Okey. Hari ni kita masuk topik kita. Kita dah jauh lah hari ni. Daripada cerita lain masuk cerita yang saya nak cerita benda ni tahun depan. Tahun depan kita banyak cerita benda-benda ni. Kaitan Fibo, sequence dan time. Tapi belum. Galih dah minta dari saya dekat nak setahun dah. Hari ni untung Galih masuk. Dia yang pertama tadi. Masuk-masuk dia type nama dia terus. Salam pun tak, tiba-tiba dia type nama. Anda scroll kat atas sekali anda nampak. Galih, tulis Galih. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab Galih tulis Galih, saya ceritakan benda ni. Nak terima kasih Master Galih. Thank you Master Galih. Tiba-tiba Galih. Boleh? Tiap kali ada cerita baru, chat kita kan akan senyap. Saya rasa macam cerita seorang-seorang. Jadi satu saya beri sikit. Jadi orang nak tanya. Kalau bagi banyak, dia banyak nak tulis, dia tak dapat nak tak dapat nak bercakap. Apa benda lah pula time ni pula. Mercury Petrograde. Okey, faham? Yang ni saya takkan cerita dia lagi sampailah tahun depan. Kadang-kadang anda akan dengar saya sebut 13, 18, 19, 24.
Tiba-tiba kali kena. Ini dijangka. Anda nampak saya lukis blok pula. Biru punya box tu tengah menyalin. Saya tahu. Itu yang semua senyap. Tak payah, nanti kan ada naik pangkat. Galih. Naik pangkat. Okey. Now, kita balik kepada nota kita di sini ya. Dan setting ya. RSI dan stokastik. Tulis nota tu tahu. Tu yang saya tak dapat nak cerita banyak. Cerita banyak semua senyap. Tak ada anak perempuan. Okey. Kalau rajin, anda pergi baca nota ni. Ni nota ni saya tak save lagi. Tak apa, nanti saya save. Nanti saya letakkan dalam Discord. RSI, semua ada. Ini. Yang nak saya nak buat nanti, semua dah ada dalam ni. Mengenal pasti lekuk 3. Lekuk 3 kena ada divergence. Price buat high, RSI dia kena divergence. Dan dia bacaan tertinggi. Peningnya lepas sesi. Dan penguncupan segitiga. Maksudnya bila berlaku segitiga, RSI pun tak boleh ada pecut macam ni. Tak boleh. Okay. Dan mengenal pasti connector. Connector tu bila reset lah. Ini bila reset. Ataupun dalam RSI, dia break channel. Dia break channel. Okay. Now, kita cerita pasal stokastik. Pengayun oscillator. Pengayun tu oscillator lah. Pengayun stokastik. Kejap. Apa pengayun oscillator? Tak ada orang pun tegur ni. Kejap. Satu indikator pengayun. Pengayun stokastik. Pengayun oscillator. Kejap. Pengayun tu oscillator lah. Stokastik. Aduh. Apalah. Dia letak pengayun. Dia letak oscillator. Sama lah tu translation. Dia macam tulis and write. Habis. Okey. Pengayun stokastik ataupun lebih nama glamour dia stochastic oscillator. Dicipta George Lane penghujung 1950-an ya. So kita dah tunjukkan banyak kali, saya tak nak tunjuk lagi. Nabil pening kepala, tak apa Nabil. Yang tukar bahasa sendiri, yang gelak juga sendiri. Kadang-kadang tengok bodoh sendiri tu gelak. Saya suka gelak kat saya sendiri. Kalau ada nampak saya kadang-kadang kan, saya buat lawak tapi saya tak cerita kat orang. Saya buat lawak, bagi tahu kat saya gelak seorang-seorang. Tak apa. Okey, jadi kita dah ceritakan mengenai pecahan harga 53 ataupun 33. Jadi untuk apa dia? Untuk 53, ini adalah kepada struktur aset. Okey, apa yang jadi aset? Saham, apa juga yang jadi aset? Benda-benda seperti gold sebelum ini. Bukan genius. Dia lawak seorang-seorang. Tak apa Nabil. Rajin-rajin tanya soalan Nabil. Look, rajin-rajin tanya soalan. Look, saya tahu dia, kenapa saya kira 7, Bang Zul kira 9? Sebab ada satu lagi kita nak masuk, RSI. Jadi anda nak faham itu tadi, tukar-tukar time frame dulu. Dekat stokastik anda kena tukar time frame. Tapi kalau ada RSI, anda tak perlu tukar time frame. Okey, Look? Look pun senyap. Dia tengah kaji time lah pula. Belum habis kaji stokastik, dia pergi kaji time. Lepas tu dia pening seorang-seorang. Demam. Okey, untuk aset 53 sebabnya kita jangkakan dia akan trending. Okey. Untuk komoditi kita jangka dia adalah 33. Tapi ada bawah dia. Okey.
ada kosong dia. Tapi kalau currency, dia tak dapat sama dari atas ataupun dari bawah. Okey. Currency tak dapat lukis 5-3. Komoditi ada kemungkinan mungkin nanti dia jadi aset ke apa kan. Tak apa. Habiskan mengkaji satu dulu. Jangan jadi Kimi. Kimi dia kaji sampai demam sebab dia nak kaji semua benda. Dia terus nak pandai. Tapi sekarang dia bagus, dia pandai. Betul. Bukan event. Tanya. Tak ada masalah. Saya kadang-kadang ada nampak jawapan saya macam kasar. Saya tak simpan. Biar kasar masa tu. Tapi tak ada simpan. Lepas tu okey, saya tak ada nak simpan. Saya luah. Saya jenis tak simpan. Saya tak jaga hati orang. Yang penting benda tu sampai. Yang penting explanation tu difahami. Kalau tak faham, anda tak tanya. Saya tak tahu anda faham. Tolong jangan kecil hati dengan saya. Saya jenis cakap lepas. Dan amat sosial orangnya. Bila 5-3, 3-3 tak nampak, itu masalah. Time tak susah sangat bila dah fluent. Betul kali. Kali sekali dah power dah. Sebab dia dah faham pasal riset. Dia nak faham riset setahun. Oi, kali. Tukar-tukar time frame. Berapa kali dah bagi tahu? Dulu dah bagi tahu. Tukar-tukar time frame. Tukar-tukar nampak parabola. Bukan hari ni, bukan kali ni pun cerita. Lama dulu pernah cerita. Kalau rajin tengok video. Okey. Komoditi 3-3, mata wang 3-3. Okey, jadi pecahan harga. Ingat dalam ni pun ni tadi look. Dalam ni pun akan ada pecahan harga. Maksudnya benda ni berlaku dalam yang kecil ni. Kuasamnya ni. Faham? Di sinilah penggunaan RSI itu penting. RSI penting apabila kita sedang melihat kepada 5. Sebab kita nak lihat lekuk 3 ni, dalam ni kena ada divergent. Betul? Dengan saya jangan kecil hati. Kecil hati sekarang, seminggu merajuk dengan saya, lepas tu balik. Saya okey. Kecil hati lah. Lepas tu, saya tak jaga hati orang. Saya jaga hati, betul kali. Buat apa sibuk jaga hati orang? Kita jaga hati kita. Okey? Ini yang stokastik. Saya tak nak masukkan stokastik lah. RSI, takut orang confuse. 3 dalam ni kena ada divergence. 3 dalam ni, keseluruhan ni tak ada divergence, tak apa. Tapi yang ini wajib ada divergence. Dalam dia. Sebab kalau dia tak ada divergence, ini mungkin diagonal. Tapi 3 dalam ni kena ada divergence. So 3 dalam ni kena motif. Ataupun sekurang-kurangnya dia impulse. Kena ada divergence. 3 dalam. 3 ni mungkin tak ada. 3/5 kat sini mungkin tak ada. Tapi kalau 3/5 melengkapkan 3, dia kena ada divergence. Macam brokoli. Tu RSI. Dari situlah anda tahu bahawa itu adalah 5 atau 3. Jadi, maksudnya 4 ni dikira. Faham tak? Look. Kadang-kadang anda nampak stokastik dia reset. Stokastik dia kan? Stokastik dia macam ni, kat sini. Yang ni, dia buat, jadi pening lah pula dia. Sini, 2, kan cantik. Lepas tu stokastik dia macam ni. Ni kecil je. Lepas tu 5. Stokastik. Nak kira ke tak yang benda ni? Kalau dia sampai, lazim ni kalau anda pergi tengok kat 50%, dia sampai. Contoh sekarang ni anda nak kira ke tak, anda akan tengok kepada RSI. RSI, anda pun nampak RSI tadi kan? Dia naik macam ni, dia tak ada reset.
Lepas tu dia buat divergence. Lepas tu turun. Jadi kalau ini tak ada reset, ini cuma adalah 3 dekat RSI. Ini 3 kat sini. Ini tak kira. Tapi kalau dia ada penurunan, kalau dekat RSI ni ada penurunan bersama dengan stokastik dan dia dikira. Maksudnya dia ada lah, dia ada reset bersama. Dan baru naik. Dan berlaku divergence. Dan ini adalah 4. Dan anda tahu itu adalah 5. Tak apa, itu nanti kita cerita. Itu pusingan depan. Kan, tengok Galih punya senyum, dia dah faham pasal stokastik, banyak jawapan. So dia dah ada asas pasal elite wave. Cumanya sekarang dulu dia guna indikator lain. Ada yang guna 8O, ada yang guna lain-lain kan. Tapi stokastik dengan RSI dia lebih jelas. Dia lebih macam mana? Dia lebih objektif lah. Of course tak ada benda 100%, tapi dia lebih objektif. Lagi banyak betul dia daripada salah dia lah, simple. Tak ada benda 100%, tapi lebih banyak betul dia daripada salah dia. Tak ada benda 100%. Okey, dan berlakulah reset dalam time frame yang lebih besar. Anda nampak dekat RSI pun break structure. Dekat stokastik reset. Reset ke 50% lah. Itu pecahan harga. Now, sifat dan instrumen kat sini faham tak? Hari ni topik kita benda ni je. Ni atas kosong, bawah kosong. Either one. Anda akan assume daripada atas ataupun daripada bawah. Tiga-tiga pun sama kali. Tiga-tiga benda yang sama. Anda nak tahu ini ada ke tak ataupun kita masih 1, 2. Anda tengok kepada RSI dia. Dia bersama tak dengan stokastik? Kalau bersama reset, dan ini ada penurunan. Kadang-kadang stokastik dia turun 50%. Tapi RSI dia lancar je. Itu sebabnya dalam contoh, sebab dalam ini kita ada lekuk 2, faham tak? Jadi dalam RSI, dalam stokastik, dia akan buat macam ni. Ingat, lekuk 2 momentum, bukan halaju, bukan velocity, momentum. Hai, dah tukar color pun dia lekat lagi. 1, 2, 1, 2. Ni macam laju macam ni. Lepas tu dia buat snake. Lepas tu 4, 5. Okey. Itu dekat Stoch. Tapi dekat RSI, 1, 2, lepas tu terus dia ni. Lepas tu baru dia buat divergent. Dia tak ada pun benda ni. Ni tak ada. Ni adalah 2 dalam yang pecahan. Dan sebab itu anda tengok dalam time frame yang kecil, dia ada. Tapi bila ada pergi time frame kecil, besar, dia satu je, tak ada apa. Sebab itu adalah momentum lower time frame. Higher time frame dia tak nampak. Satu, anda nak confirmkan kira atau tak, anda boleh gunakan multi time frame, tapi nanti anda akan gunakan bersama dengan RSI. Maksudnya dia kena reset bersama. Ada movement dekat Stoch, ada movement dekat RSI, dan kira. Boleh look? Itu sebab dia. Satu indikator velocity, satu indikator momentum. Setiap cycle mempunyai momentum sendiri. Masalahnya kadang-kadang dalam time frame yang kecil ni, momentum dia ada, tapi 2 tu sebenarnya untuk pecahan yang kecil. Kalau kita kira dia juga, habis. Jadi nak confirmkan dia, ada tengok RSI. Tapi tu macam tadi kan, ni straight dia RSI dia. Anda tahu itu tak dikira. Biarpun dia reset 50%. Boleh? Awal sangat masuk yang minggu depan. Ada soalan tak 53 atau 33 ni?
saya punya objektif kali ini adalah anda faham 5-3, anda faham 3-3, anda faham stokastik, saya amat happy. Sebab minggu depan, pusingan seterusnya kita boleh cerita pasal RSI. Hari ini pun dah separuh cerita dah RSI. Ada lagi nampak kan? Pasal sequence dan time. Tapi itu tunda tahun depan. Saya tahu anda semua akan tanya dah pula. Dah bagi terus, setiap hari tanya lah. Ini ada soalan tak? Atau, jangan nak tulis nota, tanya dulu. Banyak je nak tulis. Dah satu buku dah cerita muka Zul dia. Tak payah. Ada soalan tak? Boleh? Faham? Kita punya lag ni, aduh. Boleh Bang Zul? Okey, tak apa. Maksudnya loop, bila nampak reset dekat dekat stokastik, mesti ada reset yang sama dekat RSI. Itu je. Kalau dia tak ada, itu menandakan kemungkinan itu adalah momentum dalam subwave. Anda buka satu time frame atas, anda akan nampak dia cuma 3 ataupun dia cuma adalah benda lain. Sebab ingat, lekuk 4 ni, momentum dia biasanya lebih rendah. Tak penat dari pagi bibir berbicara. Saya kalau pergi gym, saya pergi exercise bibir je sekali. Letak besi 2, angkat. Tu yang bibir jadi besar. Boleh? Ni semua okey. Now, next. Momentum menjadi petanda kepada struktur lanjutan untuk struktur impulsif. Maksudnya, bila anda melihat kepada extension 1-2, macam mana anda tahu dan confirmkan inilah 1-2. Lepas tu ini kepada 3 kan. 1-2. Dan anda nak confirmkan inilah 1-2. Sedangkan dia tak break high. Ini tak break high. Ini tak break high. Anda jangka sini akan buat motif. Bibir yang munggil. Kau jangan Wan. Wan pun dah kena penyakit dah. Macam mana anda nak tahu bahawa ini akan buat 1-2 dan dia akan masih ke atas. Sedangkan dia tak break high. Satu kadang-kadang ada dengar saya sebut kan. Kalau anda agresif, 2 kat situ boleh trade. Pernah tak dengar saya sebut benda tu? Pernah tak dengar saya sebut, kalau anda agresif, 2 kat situ anda boleh trade. Pergi tengok stokastik dia. Stokastik dia, ini price. Price basically dekat sini. Ini buat low, ini high, ini higher low, ini lower high. Dia tak naik. Dia tak break. Macam mana anda boleh katakan sini boleh kita boleh agresif? Bukan. Stoch break. 1, reset 2, lepas tu ni break. Stoch break. Biarpun price lower high, Stoch buat higher high. Ni. Okay. Ini kalau berlaku, itu higher chances ini jadi 1-2. Maksudnya itu pecahan yang kecil lah, Ustaz. Bukan. Untuk kita confirmkan, ya. Boleh tak dia berlaku tanpa Stoch? Boleh. Cumanya kita nak confirmation, anda tengok Stoch dia break higher high. Then, Stoch dia break higher high, then, tapi price tak buat, then kita katakan ini adalah
Ini high chances untuk dibuat 1, 2 dan seterusnya. Power dekat bibir suspect ya. Ataupun lanjutan bearish ya. Ni tak buat. Okey. 1, 2 1, 2. 1, 2. Anda tengok stokastik dia buat reset. 1 tu dia break. 1 tu break. 2. 1 ni dia break ya. Itu confirm, itu adalah bukan divergence, itu adalah convergence. Itu convergence. Price tak buat ni. Maksudnya momentum dia kuat, itu je. Itulah, itu momentum. Nama pun pengayun oscillator. Pengayun oscillator. Apalah. Ini adalah 1, 2. Gelak ke diri sendiri. Ni adalah 1, 2. Kan? Ni 1. 1 dia break dekat stokastik ya. Stoch dekat sini break. Dan anda tahu bahawa 2 ni, kalau anda agresif, anda boleh short. Price tak buat, tak juga convergence sebenarnya. Convergence tu dia converge sama-sama. Tapi itu menguatkan kemungkinan. Satu ni biarpun dia tak jatuh, tapi ada momentum. Ada momentum. Faham? Bila yang anda nak lukis 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ni 4, ni 5. Di sini, ni yang anda nak tengok kat sini. Kadang-kadang dia tak ada. Tapi kalau dia ada, itu menguatkan. Kalau dia tak break high, itu menguatkan kemungkinan untuk dia ke atas. Hidden divergence, yes. Saya tak nak guna bahasa tinggi-tinggi sangat, Ramli. Kan divergent type A, B kan. Tak payah. Saya nak guna bahasa simple je. Tapi bahasa betul dia hidden divergence. Okay. Lekuk 3 semua dah tahulah. Snake. Ni yang Stoch buat snake. Ada tak gambar? Hilang gambar dia. Ni yang bila anda nampak anda nampak dia buat ke tepi tu, contoh dia macam anda nampak dia buat snake macam kat sini ada lekuk 3, dalam sini ada lekuk 3 dia. Momentum sequence dia kena 1618. Maksudnya 3 lekuk ni 1618. Syarat untuk trade momentum sequence adalah anda nampak snake. Bukannya yang tu tadi, nampak snake. Snake tu dah pastinya momentum sequence itu RSI punya topik nanti ya. Google velocity versus momentum. Perbezaan RSI dan stokastik. Iyalah kot. Kan? Sumbi. Momentum sequence adalah anda nak trade lekuk 4. Okay. Itu momentum sequence. Sebab 3 lekuk kat sini, ini 1618. Okay, ini lekuk 3. Kita lekuk 4. Jadi, 3 sampai 1618, dekat stokastik, mesti buat benda ni. Dan reset. Lekuk 4 kan. Jadi, syarat pertama dia snake. Syarat kedua dia adalah, dalam 2/3 kita ada bacaan RSI tertinggi, diikuti oleh divergence. Dan barulah kita ada reset untuk lekuk 4.
Jadi untuk momentum sequence, pertama kena ada snake, itu syarat wajib. Nombor 2 kena ada divergence, itu syarat wajib dekat RSI. Ini RSI. Benda sama je pun. Benda sama je pun. Boleh? Sekejap ya. Kita kat mana tadi? Sini. Okey. Lain-lain tu tak perlulah saya nak cover cerita kecairan lah apalah kan. Tak payah. Kita cerita benda ni dulu. Fahamkan benda ni dulu, Alhamdulillah. Saya yang penting minggu ini anda semua faham 5333 dan juga phone sudah tak jawab, sudah turn off ke Google-nya. Ya. Terus dia jawab. Sebut Google. Hello Google. Dia menjawab dulu. Okey? Boleh? Bagi siapa yang tak sempat lagi ambil nota, nak ambil nota time ni tadi. Tiba-tiba cerita time. Sepatutnya belum kita cerita. Faham? Yang time ni tadi. Bila nak sampai situ, bila nak sampai area turning point. Bila nak sampai area turning point, di antara 25 ke 5. Lain daripada itu adalah masa untuk continuation. Thank you, Rusli. Bila nak sampai area turning point. Jadi next turning point dalam indeks antara 13 tahun. Interesting, kita ada apa tadi? FOMC 15 hari bulan. Jadi dah dapat jawapan untuk FOMC. Tak perlu kita buat analisa FOMC ya. Dah bagi sampai 15 hari bulan tu. 15 hari bulan 12. Ini berdasarkan Fibonacci. Ya, kita cuma satu panduan yang kita ikut ya. Boleh? Jadi dari sekarang sampailah ke 13 hari bulan, kita jangkakan indeks masih ke atas, US dollar akan ke bawah, yen jangan trade dia, dia akan pening kepala. Sekejap ikut dolar, sekejap dia ikut yen, dia ikut indeks. Tak ke mana. Basically adalah kelemahan dolar. Untuk sampai between 13 ke 18 hari bulan. Ada kekuatan sekejap, kelemahan sekejap. Tapi kita tahu itu adalah continuation correction. Jadi nak trade untuk short term, long dollar pair. Short term, intraday. AUD US dollar, NZD US dollar untuk short term. Untuk buy. Dapat? Semua ni berkait dia satu je. Anda ulang balik apa saya cerita dari 5-6 tahun lepas. Dia satu je, satu cerita. Satu yang sama. Cumanya sekarang ni, lately dah 4 tahun ni saya duk bagikan structure kepada dia. Macam mana ada lihat dia kepada trade, kepada memang terkejut. Apa tu Rosli? Ilmu hari ni. Patut Rosli dia letak time ataupun hihi. Dia tulis nota juga. Sama-sama. Terus senyap. Itulah kalau ada bagi yang baru kan. Tadi mana pen aku? Semua terus senyap. Itu yang bestnya. Saya seorang-seorang kat sini. Nasib baik ada Jawahir sebelah teman. Dia pun Jawahir tengah meeting. Dapat? Short term kelemahan US dollar. Yes, Nabil. Seperti yang kita kira tadi, Nabil. Untuk short term. Sebab ada set up. Kan? Tu yang kita kira tadi AUD. 7. 9. Ataupun 5. 5 kan? 5. Kena rehatkan bibir tu. Kesian, penat sangat. Terima kasih. Boleh? Dapat? Satu market. Satu market je. Dia satu je. Satu market. Tapi US dollar tak adalah lemah-lemah untuk time frame besar. Time frame besar dia masih kuat. Time frame lagi besar weekly dengan daily adalah index.
Indeks kita amat bullish kepada indeks. Indeks kita sedang lukis 1212 tau. Indeks yang besar kita sedang lukis apa? 1212. Kita amat bullish kepada indeks. Kita amat bullish kepada indeks. Cumanya sekarang ni kita ada incomplete sequence sebab jatuh ni dalam 9 ataupun 13, depend kepada cara anda mengira. Sekarang ni kita tengah buat correction 3, 1, 2, 3. Kalau ini US 30 lain lah, sebab dia flat. Tapi kalau anda lihat kepada US 500, kita jangka 1, 2, 3. Dan 5 lekuk lagi ke bawah. Itu je. Boleh? Okay? Itu saja untuk pusingan kali belum. Esok ada lagi. Esok kita akan cerita baru 121 dia jauh lagi. Esok kita akan sambung mengenai structure sekali lagi dan apa dia kaedah mengurus lah. Tak semua masa kita betul, ada masa kita salah. Flat berlaku. Kalau flat berlaku macam tu lah, kita tak tahu. Tak dapat nak tahu. Flat bila dah berlaku baru kita tahu. Really kata. Okay, itu saja labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Esok hari Khamis, 2 jam. Esok insyaAllah kita jumpa lagi Khamis. Dan kongsikan. Kalau akan makan, tanya dalam grup, tanya ni, kongsikan. Recording yang hari ni, editkan sikit. Jangan panjang sangat. Yang part time tadi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.